Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan kongsi Facai Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia khususnya yang menyambut Tahun Baru Cina. Kepada yang lain itu selamat bercuti. Dan hari ini kita didatangi oleh para pelajar dari Maktab Perguruan Ilmu Khas. Di mana anda? Tepukan untuk anda. Ya. Dan satu lagi ialah dari MIIM. Di manakah anda? Dua isi pengajian tinggi hari ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Siapa pergi melawat ataupun menziarah kawan-kawan sempena Tahun Baru Cina, angkat tangan. Terima kasih atas respon daripada anda. Tak, saya faham semua sibuk. Ya, saya pun sibuk juga. Tapi kebetulan salah seorang daripada rakan sekerja mengundang kami untuk ke rumah beliau. Jadi ini antara yang sempat saya bingkiskan dalam beberapa tahun kesibukan. Kali ini kali pertama selepas 20 tahun baru saya dapat menziarah rumah kawan untuk Tahun Baru Cina. Kita saksikan sikit. This is my first time visiting Chinese New Year after 20 years. Really? Oh. Yeah. Since I've been working, every Chinese New Year I akan ada dekat studio. So even for Raya also I don't get to visit. From the studio, first time you're coming out from studio to visit lah. Even for on a personal basis. Yeah. That's why I'm rasa a bit awkward. I don't know what's new with regards to Chinese New Year. What has changed? For Hari Raya, the kids will like check out the line up, and then after dapat the angpau, they akan check out the amount kan. So in Chinese they do now. The young ones do. Yeah? They check out. This auntie is so stingy. Thing is like you receive and you be happy. Whether you're married or unmarried, you give Duit Raya to all people. Yeah, your parents, the children, everyone. Once you are working. So if I visit you this Raya, you give me the Duit Raya juga. Yeah. Thank you. Ampau apa saya? Ampau untuk tahun ni. Selamat Tahun Baru Cina. Kong hei phát tài. Bukan niat untuk mendapat ampau, tapi dah rezeki saya dapat ampau. Jadi banyak perkara saya pelajari. Antaranya selepas memperoleh ampau, sepatutnya ampau tu tidak boleh dibuka sehingga hari ke-15. Tapi nasib saya baik pada hari itu sebab di ampau tu ada macam lubang terselit. Jadi saya nampak nilainya dan buatkan saya tersenyum sepanjang hari. Dapat RM10. Best. Baiklah, itu cerita kita. Dan kalau anda perasan tadi, bila saya berkunjung ke rumah orang bangsa lain, cara paling mudah untuk menutur ataupun berkomunikasi ialah dalam bahasa Inggeris. Itu kita tak dapat nafikan. Saya mula-mula cuba menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, tapi agak sukar. Saya pandang dia, dia pandang saya. Saya pandang dia, dia pandang saya. Dan kemudian kami tersenyum, saya makan kuih. Tapi saya kata, tak apa, kita cakap dalam bahasa Inggeris lah, biar semua selesa. Dan kadang-kadang ini menyebabkan penggunaan bahasa rojak tu semakin kita rasa selesa kan dalam komunikasi seharian. Hari ini kita nak bincang tentang situasi atau isu bahasa rojak ni dan kenapa bahasa Melayu yang betul-betul itu tidak dimartabatkan sebaik-baiknya. Tapi sebelum tu, untuk mencetuskan kegairahan anda, nak mengimbau kembali kenangan berbual bersama rakan-rakan, kita saksikan bingkisan ini. Asal kau senang je ni, weh. Semacam aku dengar ngau bercinta dengan Sawan suka kat seorang budak kan. Kau ni poyo gila. Asal jumpa awek je cinta. Awek je cinta. Awek baik, mesti dah katakan cintaan. Awek mana? Story lah. Story sikit. Alah, situ Mina Chun ni baik mari kan. Dia budak sebelah ni, fakulti kat sebelah ni. Tapi aku tak pasti dah nama dia apa. Ni Maria memang gerik baik lah. kita siapa nak ijaz, bukan susah pun. Nak ijaz macam mana anak orang kaya? Aku riki-riki semua. Alamak, bapak-bapak dia loaded dek. Gila. Kan kau nak kita orang tolong. Tapi kena dengan jalan lah. Ada brand. Kalau boleh tolong ijaz aku bayar semua air orang. Air buat apa? Ayam ke apa sedap. Gua bayar dek. Baik. Yelah. Saya yakin sebahagian besar di kalangan kita bila pandang dah faham apa yang diperbualkan kan. Muka sengal, naik jas, awek, mak bapak dia loaded kan.
Poyo kan, macam-macam. Tapi sekali imbas itu yang kita biasa dengar kan. Okey, bayangkan kalau perbualan ini diganti dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya. Agak skema. Kita saksikan. Jari ni. Sebenarnya, saya ni dilamun cinta. Awak ni jiwa-jiwa betul. Asal jumpa gadis, jatuh cinta. Asal jumpa gadis, jatuh cinta. Masa kan tidak, gadis yang saya jumpa ni begitu cantik rupawan. Gadis yang mana? Tak sudikah awak berkongsi dengan kami? Gadis dari fakulti sebelah. Dia bukan saja cantik rupawan, tetapi juga anak orang berada. Lalu kenapa awak tidak cuba untuk memikat dia? Macam mana saya nak memikat dia? Dia bukan saja cantik rupawan, malah anak orang berada pula. Umpama enggang dan pipit, masa kan mungkin berterbang bersama. Jadi, awak mahu kami bantu? Kalau ya, apa ganjarannya? Jika kalian boleh membantu saya akan belanja ke semua minuman atas meja ni. Alah, setakat minuman, buat apa? Tapi sekurang-kurangnya saya membayar air ni semua kan? Ya, itu keadaannya dan anda ketawa apabila melihat bingkisan yang kedua tu kan? Kenapa rasa-rasanya? Pelik, janggal sebab tidak digunakan dalam perbualan seharian kan? Jadi ini yang kita akan bincangkan bersama dengan tetamu kita. Saya nak perkenalkan pada episod kali ini. Di sebelah kanan saya terlebih dahulu, ada yang kenal, ada yang tidak. Tapi saya memang kenal sangat dan menjadi pujaan saya lah ketika kecil. Saudara Ujang, kartunis. Kalau anda ikuti Aku Budak Minang dulu, inilah beliau, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tepukan untuk Ujang. Kalau anda tahu Ujang ketika di era 80-an 90-an kan? Yep. Aku Budak Minang tu membuatkan kita mempelajari budaya masyarakat Minang dan macam mana selain daripada bahasa-bahasa dan lenggok yang digunakan lah. Sebab tu kita tampilkan Ujang pada kali ini. Dan di sebelah kiri saya, di tengah-tengah wanita anggun jelita ini ialah Puan Nurisa Baharom. Beliau adalah mantan pengarah bahasa daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tepukan. Dan sekarang ni bertugas sebagai juru perunding bahasa umum. Ya, di mana-mana saja memerlukan perkhidmatan Puan Nurisa, anda ada di situ. Terima kasih. Terima kasih dan sepatutnya bercuti untuk Tahun Baru Cina tapi bersama-sama kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Teo Kok Siong. Beliau adalah Fellow Penyelidik Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Tepukan untuk beliau. Sekali pandang saya tak pasti beliau keturunan Melayu ataupun Cina, tapi bila sebut nama baru kita tahulah berasal dari Kelantan. Ya. Ya, kecek Kelantan boleh? Boleh. Boleh, baik. Okey, tadi kita dah tunjukkan bingkisan kedua-dua versi kepada penonton dan mula-mula mereka tengok yang pertama tu difahami sepenuhnya, tidak ada sebarang masalah. Malah perkataan-perkataan pun dapat difahami dengan begitu mudah. Ditunjukkan versi kedua menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, umpama pipit dengan enggang, terus ditertawakan. Saya nak tanya Prof terlebih dahulu, apa yang membuatkan situasi seperti ini terjadi di kalangan generasi masyarakat Malaysia? Situasi mencampur adukkan bahasa Melayu. Mencampur adukkan satu dan merasakan janggal apabila menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Saya rasa kebiasaan itu. Mereka tak biasa dengan penggunaan bahasa Melayu yang sepenuhnya. Mereka lebih biasa dengan penggunaan bahasa Melayu yang dicampur aduk, yang dikenali sebagai bahasa rojak itu. Jadi dan juga penggunaan kata-kata selangar seperti loaded dan sebagainya. Jadi itu sejenis bahasa bagi saya boleh digunakan, tetapi dalam situasi tak formal gitu. Dalam situasi formal yang dituntut adalah bahasa Melayu yang baik dan betul. Ya. Puan Nurisa, adakah ini suatu walaupun dalam surat khabar, dalam media kita nampak ini sebagai satu kebimbangan, tapi bagi saya itu tidak begitu membimbangkan. Bersama DBP dulu, adakah ini suatu yang betul-betul menjadi kebimbangan? Pada pandangan Ya. saya, bahasa ini dia mempunyai pelbagai ragam. Mana-mana bahasa pun mempunyai pelbagai ragam. Kita panggil, kita sebut sebagai variasi bahasa lah. Ada bahasa formal, ada yang tidak formal, ataupun rasmi atau tidak rasmi lah. Daripada yang sehalus-halusnya, setinggi-tingginya, sehinggalah kepada peringkat bahasa kasar, ataupun bahasa selangar. Selangar ni bahasa
bahasa golongan tertentu. Ya. Terutamanya remaja lah, mereka mempunyai bahasa mereka tersendiri untuk mereka berkomunikasi. Yang kadang-kadang kita orang dewasa pun tak faham, hanya dalam golongan mereka saja mereka faham lah. Jadi pada saya, wujudnya variasi bahasa ini sesuatu yang normal dalam mana-mana bahasa pun. Tetapi kita harus berwaspada. Untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan Ellie tadi, kebimbangan kita ialah kita khawatir kalau anak-anak muda kita terutamanya dah orang kata dah adalah bisa tegal biasa dalam tabiat, dalam situasi tidak formal ni terbawa-bawa dalam situasi formal. Dan itu akan, saya kira akan mencemarkan martabat bahasa kita sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi negara. Kalau kita boleh senaraikan, 20 lebih kementerian di Malaysia ni, laman webnya 17 menggunakan alamat dalam bahasa Inggeris. Jabatan Perdana Menteri PMO. Kementerian Pelajaran MOE. MOE bermaksud Ministry of Education. MOHE Ministry of Higher Education. Dan banyak lagi senarainya. Jadi kita lihat polisi tidak konsisten. Penerapan ataupun pembudayaan bahasa Melayu sepenuhnya juga tidak konsisten di kalangan pihak yang lebih berwajib dan berkuasa. Jadi macam mana perkara ini nak dibawa dan kemudian nak menyuruh orang ramai untuk memartabatkan bahasa, padahal seolah-olah diri sendiri tidak berlaku sedemikian. Profesor mungkin nak katakan? Ya, saya rasa masalah sikap di sini. Sikap kita terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini masih boleh dipersoalkan. Saya kira bukan alamat saja. Kalau kita melihat tentang sistem penamaan, kan, kalau ada pertandingan kugiran dan sebagainya, perhatikan saja nama-nama yang dipilih oleh kumpulan-kumpulan di Malaysia ni. Seperti contoh nama-nama Inggeris yang digunakan. Jadi saya kira sikap kita yang tidak sayang, tidak setia dan tidak bangga, megah. Okey, Ujang sebelum ni dengan Aku Budak Minang dan masih lagi berkarya kan? Masih. Bahasa yang digunakan tu kebanyakannya bahasa pasar. Bahasa pasar. Ya, kenapa, adakah anda tidak rasa tanggungjawab anda sebagai penyebar bahasa tu tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya? Sebenarnya kartunis ni, kerja kami ni merakamkan apa yang kita tengok pada sekitaran kami lah. Maknanya kalau kita dengar bahasa pasar yang kita gunakan dalam majalah tu, kita ambil daripada persekitaran yang bahasa yang orang gunakan hari-hari. Bukan kita mencipta bahasa tu. Tapi sebab kita sebagai seorang kartunis, kita mencari satu poin, kemudian kita menyampaikan balik kepada audien, kepada penonton-penonton kita ni, kepada pembaca kita ni, bahawa inilah dia situasi yang berlaku sekarang. Jadi umpama macam kita umpamakan orang ambil gambar. Orang ambil gambar, dia ambil gambar peperangan. Gambar bom apa semua. Kita jangan salahkan tukang ambil gambar. Sebab benda itulah situasi yang berlaku. Peperangan tu berlaku, kita jangan kata wah dia ambil ni gambar orang berperang putus kepala, putus leher. Jadi maksud saya sekarang ni, kartun ini sebagai pengantara di antara masyarakat dengan apalah. Jadi bukan tanggungjawab kartunis walaupun ditulis dialog itu untuk memartabatkan bahasa yang betul. Bukan. Kami kartunis. Kartunis memang kita buat humor. Kerja kami mencari bahan-bahan humor. Jadi kartun ada bahasa kartun, sajak ada bahasa sajak, pejuang-pejuang bahasa ada bahasa yang betul. Jadi masing-masing dengan polisi masing-masing. Kalau kita boleh kongsikan dengan penonton, kita saksikan di lewat dekad 80-an masuki 90-an. Masa itu saya masih lagi di sekolah. Penggunaan bahasa baku dilancarkan kempennya sebesar-besarnya dan kemudian hilang pula. Dan kemudian 1997 panel penasihat penyiaran dilancarkan untuk menyelaras penggunaan bahasa di media. Dan kemudian kita tak tahu apa yang berlaku selepas itu. September 1999 Bulan Bahasa dan Sastra dilancarkan. Ramai yang tak tahu Bulan Bahasa dan Sastra ni bila tekah tarikhnya. Dan banyak lagi. 2003 Show Heboh kami lancarkan, Carnival Show Heboh. Itu tahun 2003. Dengar baik-baik ya. 26 Februari 2005 Rakan Kop dilancarkan. 12 Mac 2005 TV3 menukar nama Carnival Show Heboh kepada Jom Heboh disebabkan kata kita telah mencampur aduk dan ini menyebabkan mencemarkan bahasa. Dan yang seterusnya lepas ini kita saksikan yang terkini pada bulan Januari ini, Rakan Fish
diwujudkan. Jadi kami rasa macam ada sesuatu yang tidak konsisten di sini. Nak berkempen, kata orang ni salah, tukar. Kemudian ada juga benda-benda, rakan kop masih lagi ada. Rakan fish pula ada baru-baru ni. Jadi kenapa show heboh tu dikatakan salah, tapi rakan kop dan rakan fish ni dibenarkan. Jadi di mana letaknya dasar dan juga konsistensi pihak yang nak memartabatkan bahasa? Saya rasa, Eli, jawapannya mudah je. Rakan fish memang tak betul. Salah. Persoalan sekarang ni, masyarakat, saya minta maaf, dengan TV3 pun kita banyak berinteraksi. Kita buat teguran tu yang tentang show heboh. Disebabkan show heboh dulu, muncul show sihat. Semua kerja sebab penyiaran memainkan peranan yang cukup penting, pengaruh cukup besar kepada masyarakat kan. Tetapi apabila sudah diubahkan kepada jom heboh, alhamdulillah, yang lain-lain semua terhenti begitu. Tapi yang lain ada juga yang masih lagi berjalan. Kita menghantar surat, kita menegur. Persoalannya sekarang saya tidak tahu, itu sikap masyarakat lah. Yang tidak orang kata mengambil berat tentang teguran yang diberikan. Masyarakat awam tidak mengambil berat? Kurang saya kira. Walaupun banyak teguran yang dah kita laksanakan, dah telah kita buat. Dan saya kira sekarang ni masyarakat ni agak gairah dengan penggunaan bahasa Inggeris. Gairah memang itu bagus. Kita tak nafikan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam negara kita. Tetapi disebab kegairahan yang berlebihan tadi tu, seolah-olah mengatasi kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ni tadi. Yang tak pandai pun cakap bahasa Inggeris, itu yang jadi bahasa rojak campur aduk tadi. Bahasa Inggeris entah ke mana. Tapi bagi saya itu cara paling mudah lah untuk kita berkomunikasi. Saya masih lagi berpendapat sebab kempen tu tak cukup kuat. Kita saksikan bulan bahasa, kami sebab tanya kepada orang ramai. Lepas ni saya tanya kepada Prof juga. Kita nak berehat seketika, tapi sebelum tu nak tanya kepada orang, kami dah tanya kepada orang ramai. Bilakah bulan bahasa? Ini nak bercakap tentang kehebatan kempen untuk mengatasi kegairahan menggunakan bahasa-bahasa yang santai, yang rojak ni. Kita saksikan dulu. Kalau tak salah saya rasa bulan September kot. Bulan cintai bahasa tak pernah dengar. Maybe bulan 8 kot. Bulan September lah macam tu. Saya rasa tak berkesan lah bagi masyarakat Malaysia sekarang kan. Sebab dekat televisyen pun penggunaan bahasa pun banyak tak betul lah kan. Lepas tu kerajaan pun tak banyak pamerkan bulan-bulan bahasa kat televisyen ke. Rasa tak berkesan. Dia kena memperluaskan lagi supaya orang tahu bulan tu bulan cintai bahasa. Sebab saya tengok kat TV banyak yang guna bahasa rojak. Kawan-kawan saya pun guna bahasa rojak. Kalau kita ambil sebagai habit, tengok newspaper, tengok berita, saya rasa semua orang ada usaha dia untuk meningkatkan lagi bahasa dia. Dan dia tak boleh macam kadang-kadang satu bulan bahasa, satu bulan je. Dia kena selalulah sebagai satu habit. Tapi kalau bagi saya, nak wujudkan bulan cintai bahasa ni rasanya macam tak ada apa-apa meaning lah kot. Kalau macam Merdeka ke apa ke, mungkin dia ada satu hari yang dia orang buat untuk ni. Tapi ni masing-masing buat pendekatan masing-masing, rasa mungkin tak berkesan lah kot. Saya sentiasa inginkan yang terbaik dalam hidup. Dan akaun Smart Eye oleh HSBC Amanah membantu saya merancang kewangan dengan berkesan. Akaun Smart Eye membolehkan saya membuka sub-akaun untuk menentukan jenis simpanan mengikut kehendak saya. Hidup adalah sebagaimana yang anda tentukan dengan HSBC Amanah. Perasaan tak apa-apa yang baru. Ya. Tak ada nyamuk malam ni kan? Pelik. Tak nampak penghalau nyamuk pun. Rinset Good Night Protect dengan Methafluprint tanpa asap, tanpa menggunakan elektrik. Yang akan anda perasan, tiada nyamuk. Perlindungan 30 malam. Anda ingin mencari ubat gigi yang terbaik dan pastinya halal? Dapatkan ubat gigi Mukmin di pasaran dengan pelbagai variasi sesuai untuk seisi keluarga. Dan dengan setiap pembelian ubat gigi Mukmin, anda turut menyumbang kepada tabung kemanusiaan Palestin. Mukmin, pilihan yang terbaik.
Set pencerahan Tia Emilia mampu mencerahkan kulit wajah tanpa pengelupasan serta membantu atasi masalah jerawat yang serius. Kini krim pelembap Tia Emilia terdapat di pasaran. Tia Emilia. Kulit awak lembut dan nipis. Jadi, awak perlu Mami Poco yang baru. Extra Speedy Dry Sheet menyerap pantas. Lihat. Dan terus menyerap pantas sampai pagi. Sungguh kering dan sihat. Mami Poco, tidur lena pagi senyuman. Baru, cubalah Mami Poco Pants Value. Hanya 68 sen sekeping. Memperkenalkan produk terbaru G-Power, mesin mengurut pelbagai fungsi untuk tangan dan kaki. Dapatkan segera dengan harga promosi. Jintel. Program kehamilan Biodex atasi masalah berat badan dan sukar hamil. Set untuk lelaki membantu menguatkan sistem dalaman dan kesuburan lelaki. Saya suka rumah yang harum. Biasanya wangian terlalu kuat. Atau lemah. Nasib ada Airwick Electrical. Pasangkannya dan ia pantas mengharumkan mengikut cita rasa anda. Kalau orang datang pun, rumah saya pasti harum. Airwick, alangkah baiknya berada di rumah. Natasha S-Series menyediakan rangkaian penjagaan badan. Lulu mandian Natasha menanggalkan sel-sel kulit mati, mencerahkan kulit, memberi kesegaran dan kewangian sepanjang hari. Natasha Halia Contour Cream mengempiskan perut dan membuang angin dengan berkesan. Bagi pendapat saya rasa macam bahasa Melayu tu macam bahasa pasar lah. Macam bahasa yang biasa dituturkan. Kadang-kadang kita campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Dan bahasa Malaysia tu saya rasa sama dengan bahasa kebangsaan. Maknanya bahasa yang bila kita bercakap semua orang boleh faham. Tak ada beza kot. Sebab kita negara Malaysia kan memang bahasa kebangsaan adalah bahasa Malaysia. So bahasa Melayu. So sama dua-dua tu. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Bahasa Malaysia adalah bahasa Melayu juga. Tetapi kita gabungkan dengan pelbagai bahasa. So, macam bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Tetapi bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan bahasa Malaysia adalah bahasa Melayu sebenarnya.